Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang ke siaran video kali ini. Nama saya Nur Aminah binti Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan juga speaker dan juga menjalankan beberapa sesi-sesi taklimat tentang keusahawanan bersama usahawan dan juga SME. Baik, tuan dan puan, dalam video kali ini saya ingin membawakan lagi satu topik yang berkaitan dengan ramai usahawan di luar sana, iaitu tentang pengurusan enterprise, risiko apabila ada satu nama sahaja di dalam rekod pemilik. Okey. Baik, tuan dan puan, sebagaimana yang kita tahu di Malaysia kita mempunyai beberapa cara bagaimana kita menjalankan dan menguruskan perniagaan. Tetapi salah satu yang banyak digunakan dan merupakan satu lesen yang membenarkan kita menjalankan apa-apa saja aktiviti perniagaan adalah dengan lesen enterprise. Jadi ada beberapa cara lain kita boleh menjalankan perusahaan, termasuklah dengan membuka syarikat PLT dan juga syarikat sendian berhad. Tetapi dalam konteks video ini yang kita mahu bincangkan, kita beri fokus kepada pengurusan dengan lesen enterprise. Kerana rata-rata ramai di antara kita, sama ada kita memulakan perniagaan ataupun kita menjalankan perniagaan sendiri semasa ini, banyak yang menggunakan dan memerlukan adanya lesen perniagaan dengan enterprise ini tadi. Baik, tuan dan puan, salah satu perkara yang kita sudah bincangkan dalam video-video terdahulu yang kita mahu fokuskan pada kali ini adalah tentang risiko apabila ada satu nama sahaja sebagai pemilik dalam lesen enterprise. Meskipun kita tahu bahawa idealnya, secara terbaiknya adalah dengan satu nama sahaja, iaitu apabila pemiliknya kita sebut sebagai sole proprietorship dalam pengurusan bisnes itu. Lesen enterprise dengan satu nama sahaja, iaitu pemilik tunggal ataupun sole prop. Sole prop pendek selalu orang sebut, ataupun sole proprietorship. Okey, antaranya tuan dan puan, dengan lesen enterprise ini sebenarnya pengurusan akaunnya adalah sama dengan pengurusan akaun individu. Jadi sekiranya tuan dan puan membuat declaration atau mengisytiharkan pendapatan di LHDN ataupun di SSM itu tadi, maka apabila membuka akaun ataupun membuka file di LHDN itu tadi, maka ada ruangan di mana kita perlu isi sekiranya kita ada menjalankan business enterprise itu tadi. Okey, itu bahagian lain. Tetapi apakah risikonya apabila kita ada satu nama sahaja? Bermakna perniagaan itu ataupun transaksi yang dilesenkan itu adalah atas nama kita sahaja. Jadi apabila kita sahaja, bermakna ia adalah tanggungjawab individu, tanggungjawab peribadi. Apa-apa sahaja perjanjian ataupun apa-apa sahaja kontrak yang kita ambil, tidak kiralah sama ada dalam bentuk bantuan keuangan ataupun kita ambil pinjaman bank ataupun kita menandatangan mana-mana kontrak dengan agensi ataupun dengan syarikat-syarikat lain, bermakna liability-nya, tanggungjawabnya itu terletak kepada individu berkenaan. Nama yang ada dalam lesen enterprise itu tadi. Yang pertama tadi tentang urusan akaun, yang kedua adalah tentang liability-nya itu tadi. Dan yang ketiga tuan dan puan, lesen yang digunakan itu, yang dibolehkan itu atau yang diberi itu hanyalah sah kepada satu nama sahaja. Katakanlah nama itu diberi kepada saya, maka sekiranya saya meninggal dunia ataupun saya dalam keadaan tertentu saya tidak boleh lagi berfungsi, maka dengan sendirinya lesen itu terbatal. Maksudnya tidak boleh ada transfer. Lesen-lesen yang atas nama enterprise dengan nama saya seorang itu tadi tidak boleh dipindah milik. Baik, dalam situasi ini kan saya ingin bawakan beberapa kes tuan dan puan. Kes yang pertama pernah berlaku seorang usahawan yang menjalankan perniagaan. Yang ini beliau menjalankan perniagaan berbentuk pusat pendidikan, iaitu tadika. Jadi beliau mendaftarkan dengan nama enterprise dan menguruskannya. Maksudnya semua akaun-akaun, hal-hal kewangan, pembayaran gaji, KWSP semua di bawah nama lesen enterprise. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala beliau sakit, dan dipendekkan cerita, beliau meninggal dunia selepas beberapa tahun menjalankan perniagaan itu. Apabila meninggal dunia ini tuan dan puan, maka tidak ada orang lain kecuali pasangan. Ini dalam kes ini yang saya kisahkan ini adalah beliau sudah berkahwin dan mempunyai anak, maka pasangannya lah yang bertanggungjawab untuk melihat keadaan itu. Jadi apa berlaku dengan perusahaan tadika itu tuan dan puan, maka apabila suaminya itu sudah kehilangan isteri, apabila penama itu tadi meninggal dunia, pemilik meninggal dunia, maka pasangannya secara automatik perlu menguruskan, kerana apa-apa saja yang di bawah nama
enterprise itu adalah milik peribadi, seumpama milik peribadi, maka dia langsung jadi di bawah pengurusan waris yang menguruskannya tadilah. Dalam keadaan ini dia adalah suami. Maka dalam tempoh itu tuan dan puan, sebagai seorang suami, beliau boleh mengurus banyak hal, dan tempoh untuk mengisytiharkan, tempoh akhir untuk mengisytiharkan satu kematian, tidak silap saya dalam situasi itu diberi tempoh selama 14 hari. Jadi dalam tempoh itu sekitar 5 ke 6 hari barulah suaminya dapat menguruskan hal-hal lain. Hal-hal keluarga sudah selesai, maka diuruskanlah hal-hal lain. Maka beliau mendapati bahawa semua transaksi, semua perbelanjaan pengurusan perusahaan tadika itu di bawah nama lesen enterprise dan nama isterinya. Maka dengan keadaan itu, alhamdulillah ditakdirkan suami beliau ini ada rujukan dan merujuk kepada individu berkenaan. Maka beliau mengambil tindakan. Antara yang pertama adalah tuan dan puan, apa yang beliau buat ini dalam kes yang biasa, kerana kita bukanlah selebriti atau kita bukanlah orang yang ternama, di mana kematian kita tidaklah jadi bahan utama dalam berita. Sekiranya kita ini orang-orang ternama dan menjadi liputan akhbar, kebiasaannya apa berlaku adalah semua institusi kewangan akan bekukan semua transaksi akaun kita. Tapi dalam situasi ini tuan dan puan, SME perniagaan agak kecil dengan income sebulan sekitar 15,000 begitu, maka apa yang suami beliau lakukan adalah untuk mengeluarkan semua wang-wang yang berada dalam akaun transaksi enterprise itu dan diletakkan dalam satu akaun lain, dan beliau uruskan seperti biasa. Maksudnya sewa-sewa bangunan, gaji-gaji pekerja diuruskan daripada akaun yang lain. Jadi dalam tempoh itu apa yang beliau lakukan juga, beliau mengisytiharkan kematian isterinya itu tadi. Jadi akaun itu sudah dengan secara otomatik akan dibekukan, kerana sekiranya ada nilai ataupun ada value ataupun ada aset, dia sudah jatuh kepada pengurusan waris lah, termasuk dikira sebagai harta peribadi. Itu keadaannya. Jadi pada langkah yang kedua, apa yang suami dia ni buat adalah untuk menyemak status lesen itu di badan berkenaan, di agensi, di jabatan-jabatan yang berkenaan. Dalam konteks ini adalah Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi untuk urusan itu, memandangkan perusahaan tadika itu hanya tinggal sekitar 4 ke 5 bulan untuk menghabiskan tamat tempoh setahun itu, maka dengan budi bicara dibenarkan untuk beroperasi sehinggalah hujung tahun. Dan selepas itu tuan dan puan, dengan keadaan suaminya tidak tahu mengurus, bukanlah forte beliau untuk mengurus sebuah tadika, dan dalam keadaan milikan itu tidak boleh dipindahkan. Maksudnya nak jual pun tak boleh, nak bagi kepada staf untuk teruskan pun tak boleh, kerana dikira lesen itu mati apabila penama, iaitu pemilik arwah isterinya tadi itu meninggal dunia. Maka dengan itu terus tutup tadika berkenaan. Ini satu senario tuan dan puan. Ada beberapa senario lain, tetapi dalam keadaan itu kita boleh lihat tuan dan puan, apabila kita menjalankan sesuatu itu dalam konteks enterprise, sekiranya di dalam rekod itu ada harta-harta, ada jumlah wang yang banyak ataupun ada aset-aset yang di bawah nama enterprise dengan milikan peribadi iaitu sole prop tadi, maka pengurusannya akan jatuh kepada waris itu tadi. Ada banyak lagi keadaan-keadaan yang mungkin akan ada komplikasi ataupun kesan-kesan lanjutan sekiranya ia mengandungi aset dan orang kata nilai-nilai tunai yang berbaki yang besar. Kita boleh juga belajar daripada beberapa perniagaan yang lampau yang pernah diwar-warkan di surat khabar dan seumpamanya, kes-kes yang seumpama dengannya, bagaimana pengurusan lesen enterprise ini adalah lebih berisiko apabila nilai ataupun liability ataupun responsibility dalam pengurusan perniagaan itu menjadi lebih besar. Jadi untuk itu tuan dan puan, salah satu risiko yang kita perlu urus apabila kita menjalankan perniagaan dengan lesen enterprise ialah keadaan di mana pemilik ataupun penama dalam lesen enterprise itu meninggal dunia. Jadi ada beberapa konteks-konteks yang berbeza, tetapi dalam video pendek ini, kita setakat membincangkan tentang risiko dan keadaan apabila ada satu nama dalam lesen enterprise dan keadaannya yang boleh ataupun yang mungkin berlaku apabila individu berkenaan meninggal dunia. Jadi sekiranya kita sebagai pasangan, suami atau isteri ataupun adik-beradik adalah merupakan satu perkara yang baik sekiranya kita berkongsi maklumat-maklumat ini. Sekiranya kita menjalankan bisnes dengan lesen enterprise dengan satu nama sahaja, maka mestilah ada rekod-rekod supaya mudah
untuk diuruskan oleh waris-waris kita apabila kita tidak ada. Kalau kita tak ada lagi, kita meninggal dunia ataupun kita mati, mudah untuk waris-waris kita uruskan. Meskipun urusannya tidak mudah, sekurang-kurangnya ada dokumen, ada perkara-perkara yang boleh dirujuk oleh waris kita yang masih hidup apabila kita meninggal dunia. Baik, untuk itu tuan dan puan, kita tamatkan video kali ini. Dalam video ini tadi kita sudah kupaskan satu perkara, maka sekiranya tuan dan puan yang mendapati ianya memberi manfaat dan ada banyak lagi perkara yang tuan dan puan perlu untuk dibincangkan, maka tuan dan puan boleh tinggalkan komen atau boleh maklumkan apakah topik lain ataupun apakah situasi tuan dan puan yang mahu kita kupas atau bincangkan dalam siri video akan datang untuk pengurusan Business License Enterprise. Dengan itu tuan dan puan, klik subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.